Dalam video yang lalu, saya ada berkongsi dengan anda tentang kos-kos yang terlibat di dalam jual beli saham di pasaran saham. Saya sebutkan kepada anda 3 jenis kos yang terlibat. Saya juga ada sebutkan tentang kadar bagi setiap kos. Saya juga ada sebut bahawa yuran broker atau brokerage tertakluk kepada minimum pada jumlah tertentu. Manakala yuran penjelasan dan stamp duty tertakluk kepada maksimum pada nilai tertentu. Apakah yang dimaksudkan dengan tertakluk kepada minimum dan tertakluk kepada maksimum? Dalam membincangkan yuran broker ni, saya akan gunakan kadar 0.42% tertakluk kepada minimum RM28. Saya gunakan contoh untuk mudah faham. Katakan seorang pelabur dia beli saham 10,000 unit pada harga 30 sen. Maka nilainya ialah 3,000. Jadi berapakah brokerage yang harus dibayar oleh pelabur berkenaan? Kalau ikut kiraan, 3,000 didarab dengan 0.42% ialah RM12.60. Oleh kerana ia tertakluk kepada minimum RM28. Berapakah yang harus dibayar sebenarnya? Antara kiraan sebenar RM12.60 dan minimum RM28, brokerage yang dibayar oleh pelabur ialah nilai yang tertinggi di antara kiraan sebenar dengan RM28. Maka dalam kes ini, yuran broker yang perlu dibayar oleh pelabur berkenaan ialah RM28, bukannya RM12.60. Satu lagi contoh. Pelabur membeli saham 10,000 unit pada harga 90 sen. Bermakna nilainya RM9,000. RM9,000 kalau didarab dengan 0.42%, jumlahnya ialah RM37.80. Minimum RM28. Oleh kerana RM37.80 lebih tinggi daripada minimum RM28, maka pelabur berkenaan perlu membayar RM37.80 untuk yuran broker. Berkenaan dengan yuran penjelasan atau clearing fee, kadarnya 0.03%. Kalau seorang pelabur membeli suatu saham pada nilai RM20,000, ia perlu membayar RM6, iaitu RM20,000 dikali dengan 0.03%. Katakan ada seorang pelabur besar membeli satu saham sehingga nilainya mencecah RM10 juta. Berapakah yuran penjelasan yang perlu dibayar? Kalau mengikut kiraan 10 juta dikali dengan 0.03%, ia perlu membayar RM3,000. Oleh kerana yuran penjelasan tertakluk kepada maksimum RM2,000, pelabur berkenaan perlu membayar RM2,000, bukannya RM3,000. Stamp duty yang perlu dibayar oleh pelabur ialah RM1 bagi setiap nilai RM1,000. Tertakluk kepada maksimum 200. Sebelum saya menerangkan maksud tertakluk maksimum 200, saya perlu menerangkan terlebih dahulu tentang cara manakah stamp duty ini dikira. Kalau dalam angka genap, ia mudah saja. Kalau pelabur membeli nilainya RM21,000, maka stamp duty yang perlu dibayar ialah RM21. Kalau ia beli RM53,000, maka stamp duty yang perlu dibayar ialah RM53. Tetapi tidak mungkin setiap kali pelabur membeli dalam jumlah atau nilai angka genap. Jadi persoalannya, kalau ada nilai yang tidak genap, contohnya RM20,100.50, berapakah stamp duty yang perlu dibayar? Dalam kes ini, jika ada nilai yang ganjil, yang bukan genap, lebihan itu harus dibundarkan kepada RM1,000. Maka kalau RM20,100.50, RM100.50 perlu digenapkan kepada angka RM1,000, jumlahnya menjadi RM21,000.
Stamp duty yang perlu dibayar ialah RM21. Satu lagi contoh, pelabur membeli pada nilai RM10,000, 10 sen. Lebihannya hanya 10 sen saja. Jadi 10 sen tadi digenapkan kepada 1,000, jumlahnya jadi 11,000. Maka stamp duty yang perlu dibayar oleh pelabur ialah RM11. Saya masuk kepada maksimum 200. Katakanlah pelabur membeli pada nilai sampai ke tahap 300,000. 300,000 berapakah yang harus dibayar? Kalau ikut kiraan RM1 bagi setiap 1,000, sepatutnya RM300 yang perlu dibayar. Tetapi pelabur tidak perlu bayar RM300, cuma RM200. Kenapa? Sebab tertakluk kepada maksimum RM200.